bersama. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. Macam biasa, Borak Kopitiam. Ya. Kembali bersama dengan anda. Tersekat-sekat dah. Tak, sebab dah rasa lama tak datang kat sini. Ya, betul. Macam tu juga kita yang sedang ada PKP ni. Macam saya bila datang sini dalam driving keadaan memandu kereta. Dia macam ada kekok sikit lah. Betul, ada kekok Sebab rasa macam, betul ke ni? baru 2 minggu tak bawa kereta ni. So kita rasa banyak perkara yang kita dah lama tinggalkan. Lepas tu bila kita buat tu rasa kekok, tapi tak apalah, ini adalah tanggungjawab kita. Betul. Sebab Perintah Kawalan Pergerakan ni kita dah masuk hari yang ke-18 hari ini. Betul. Alhamdulillah, nampaknya semakin hari semakin kreatif rakyat Malaysia. Betul. Kalau kita tengok dekat media sosial, Faiz, macam-macam challenge yang dibuat. Macam-macam lah sekarang ni. Macam kita yang tak buat challenge ni pun, kita yang sekadar membaca ni pun macam-macam benda kita tahu pasal negara kita dan juga negara-negara lain. Betul, ya. Tapi apa yang paling penting sekali, bila kita cerita macam ni, bermakna sepanjang tempoh PKP ni, anda hendaklah memastikan bahawa diri anda, anak-anak anda sentiasa melakukan benda-benda yang mereka pernah lakukan ataupun selalu lakukan sebelum PKP ni. Contohnya daripada segi pelajaran. Supaya jangan lupa kan. Dan sekarang ni saya tengok, tahniah juga kepada cikgu-cikgu kerana dorang ada inisiatif yang sendiri, buat video call dan sebagainya untuk nak bersama dengan anak-anak murid ni, sebab tak nak dorang ni terlupa. Betul, sebab sebenarnya. kan kita tengok budak-budak ni pun sekarang bukan tahap dia suka dah duduk rumah. Dia pun dah boring. Dia pun nak pergi jumpa dengan kawan-kawan kat sekolah. Boring weh kat rumah. Apa yang kita nak boleh buat kan? Lepas tu kita hari-hari kena duk fikir, okey, apa lagi untuk anak aku, benda-benda baru kena buat supaya mereka ni tak bosan. Yes. Kan? Tapi apa pun, kita nak cerita yang PKP ni, anda sebagai rakyat Malaysia haruslah ikut segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa wabak COVID-19 ni akan tersekat dan berjaya dihentikan di negara kita ni, insya-Allah. Okey, jadi kalau kita tengok selain daripada COVID-19 yang sekarang ni kita sama-sama tengah menanganinya, tengah mencari jalan yang terbaik agar ianya dapat diputuskan lah kan dia punya rantaian dia tu. Kita tengok banyak juga kejayaan-kejayaan yang telah pun dilakukan. Betul. Antaranya selain daripada frontliner kita, terbaru ni ada katanya yang wrestling ni, Gusti Ali Gusti wanita ni. Nur Phoenix Diana. Hui. Nama dia. Dia boleh terbang Tak, dia macam Phoenix kan, bila dia mati menjadi abu, dia hidup balik. Itu dia semangat dia. Maknanya dia tak pernah takut akan kekalahan. Tapi apa yang paling best, dia telah termasuk dalam salah satu majalah yang terkemuka di dunia, iaitu Forbes Magazine, di mana dia akan bersama-sama dengan 30 calon-calon orang lain juga yang juga tersenarai dalam Forbes 30 under 30. Betul. Ini bermakna under 30 tu yang memberikan inspirasi kepada semua remaja ni untuk lebih hebat lah. Kiranya dalam senarai tu ada juga artis K-pop, ada juga businesswoman. Kalau kita tengok sebelum ni ada juga artis yang pernah tersenarai, antaranya Nilofa dan juga Sheila Hamzah. Oh, Muaz tak pernah? Tak pernah. Faiz pernah? Tak pernah lagi. Maksudnya kita memberi inspirasi untuk keluarga kita mungkin. Tapi diorang ni secara menyeluruh lah kan. Yes, itu sebenarnya ayat tu bagus juga. Macam kita patut menjadikan inspirasi kepada ahli keluarga kita kalau kita tak berjaya menjadi seperti mereka ini. Betul. Macam mereka ini memang saya ucapkan tahniah lah. Memang anda yang terhebat. Kan? Kalau kita tengok kan, Diana ni adalah pemenang wrestling pertama wanita di Malaysia. Okey. Dan seperti saya, dia minat The Rock. If you smell. Dan dengan ceritanya dulu dia mula-mula minat dengan wrestling ni apabila dia bersama dengan abang dia tengok wrestling, bergaduh kat dapur. Ya. Wow. Jadi bila tengok tu mungkin dia rasa aku ada kelebihan, aku ada kekuatan benda ni. Why not aku teruskan lagi kerjaya ni. Dan alhamdulillah kita dapat lihat sekarang ni dia tak pernah berubah, dan dalam ucapan terima kasih dia tu, dia terima kasih juga kepada haters. Sebab haters ni yang memberikan dia semangat, membakar semangat dia untuk terus berjaya. Haters biasalah ayat-ayat dia kan, apa ni perempuan macam ni tak baik lah, tak baik melompat lah. Macam tu juga dengan apa yang berlaku sekarang ni, memang macam-macam terjadi di sosial media. Jadi saya harapkan kepada anda semua, sila orang kata kengkangkan diri anda supaya tak melakukan perkara-perkara yang anda akan sesali kemudian hari. Ini cabaran untuk diri kita juga, Faiz. Kita berada kat rumah ni, cabaran untuk diri kita untuk sentiasa orang kata istiqomah. Maksudnya relax je. Sebab kita akan tend tu nak jadi nak komen yang bukan-bukan, tend nak buat benda yang bukan-bukan. So, boring. Betul lah tu. So sekarang ni kita tengok cuaca kita pada hari ini dan apa yang akan berlaku di sekitar Malaysia, insya-Allah pada hari ini. Kalau kita tengokkan, Kuala Lumpur hari ini akan mengalami ribut petir.
begitu juga dengan Shah Alam akan mengalami cuaca yang lebih kurang sama saja. Okey. Seterusnya untuk anda yang berada di Ipoh dijangkakan juga ribut petir, ya, dan seterusnya di Georgetown juga dijangkakan cuaca yang sama, ribut petir. Baik, di Alostak dijangkakan cerah pada hari ini. Dan kalau kita tengok di Arau juga akan mengalami cuaca cerah pada hari ini. Dan Kota Baru akan mengalami keadaan hujan di Pantai Timur. Di Kuala Terengganu juga akan mengalami cuaca hujan. Okey, seterusnya untuk anda yang berada di Kuantan dijangkakan cerah pada hari ini. Dan kita nak beralih pula di Johor Bahru dijangkakan ribut petir. Seterusnya kita ke Bandaraya Melaka yang akan mengalami cuaca cerah pada hari ini dan begitu juga dengan Seremban. Okey. Seterusnya untuk anda yang berada di Kuching, ribut petir dijangkakan pada hari ini dan juga kalau kita lihat di Kota Kinabalu dijangkakan cerah. Jadi tapi kalau kita tengok cuaca-cuaca yang banyak keadaan cerah pada hari ini, especially di kawasan utara. Betul. Di Melaka, kalau kita tengok ada satu website ni, outbreak.my, di mana anda boleh kemaskinikan segala update tentang COVID-19 di negara kita dan juga negara-negara lain, telah menunjukkan bahawa negeri di utara, di Kelantan dan juga Timur. Melaka paling rendah sekali akibat COVID-19 ni. Betul. Itu yang kita nak cerita tu. Yes. Jadi kami akan update untuk anda dari masa ke semasa lah untuk apa yang berlaku dalam COVID-19 ini. Dan seterusnya, kalau kita tengok ini dalam apa yang berlaku ni kan, kita tengok frontliner kita bertungkus lumus untuk buat yang terbaik. Jadi kita yang berada di belakang ni, Faiz, apa lagi yang boleh kita sumbangkan? Sebenarnya kalau kita bagi saya kita boleh satu sumbangkan semangat. Kalau kita tak ada punya apa-apa, dan kedua kita boleh sedarkan masyarakat tentang apa yang berlaku sekarang ni, dan ketiga kita boleh jadi macam dia, iaitu mendermakan. Ni kira dia design baju-baju untuk frontliner kita. Betul. Baju ni dibuat sebenarnya untuk semua kita punya frontliner, sama ada doktor ataupun nurse. Dan sebenarnya saya sempat telefon Datuk Razwan ni. Dia bagi tahu sebab apa yang kita boleh sumbangkan dengan bakat yang kita ada. Jadi bakat dia memang boleh buat baju dan sebagainya. Jadi dia mengambil inisiatif ni, anda tengok, memang dia buat sendiri dan kebetulan dia kata material yang ada ni dia ambil ataupun dibeli sebelum tempoh PKP ni berlangsung. Wow. Jadi dia dapat beberapa meter dan sekarang ni dia tengah buat lah, dan sekarang juga dia menyuruh kepada semua designer-designer, sama ada yang muda, yang baru dan juga yang lama, untuk bersama-sama menyediakan pakaian kepada frontliner kita ni. Jadi kalau kita tengok, ada juga berita yang saya dengar, kebanyakan penjara-penjara yang ada di Malaysia ni, banduan-banduan yang mempunyai skill menjahit juga membuat baju-baju ni. Itu yang saya bagus. Macam saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya sendiri mengaku saya agak malu kepada anda semua yang telah menyumbangkan tenaga dan juga masa dan juga wang ringgit kepada mereka yang memerlukan, especially pada waktu COVID-19 ni. Tapi itulah, saya nak buat macam mana kan. Masing-masing ada peranan masing-masing. Siapa yang ada kelebihan, kita sumbangkan mengikut kemampuan kita, okey? Dan ini adalah salah satu pusat kuarantin pada skala orang kata low risk, di mana Perdana Menteri kita telah membuat lawatan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAPS yang telah diwawarkan beberapa minggu ini, yang akan dijadikan pusat kuarantin COVID-19 jika hospital-hospital tak dapat lagi menampung dengan kes-kes baru yang terlalu banyak sekarang ni. Macam sekarang ni saya dengar hari ini telah ada 200 kes baru. Dan fasiliti-fasiliti seperti begini amat diperlukan di negara kita untuk menampung lagi orang-orang yang mengalami simptom-simptom COVID-19. Kiranya bagus kerana persiapan awal tu telah dibuat. Maksudnya kalau ada kebarangkalian, bolehlah kita ada tempat-tempat yang telah disediakan. Macam kat China dulu, dia boleh buat hospital dalam masa beberapa jam saja, masa beberapa hari. Betul. Jadi sebab tu kita pun mengambil inisiatif untuk menjadikan MAPS tu sebagai tempat persiapanlah kalau kes ini terus meningkat. Okey. Jom, kita nak terus pula kongsikan dengan anda ini apa yang berlaku. Semakin hari semakin kreatif, termasuklah Zulin. Yang kita tengok. Okey, ini apa yang berlaku di Instagram dia. Budak ni dia syukan gitu. Cuba kita dengar sikit. Kalau pandai sangat mak suka beli apa? Holik. Holik betul lagi? Kopi. Bukan kopi, teh. Boleh tu. Boleh dah tu. Tak payah pergi teh sekolah. Pergilah ni sikit. Jom. Kalau kau fikir jauh sangat, aku pergi minta je kat jiran sebelah. Malu? Tahu pun malu. Di mana nak masak
kuih tiaw ni? Nak kuih tiaw goreng ke nak kuih tiaw kungfu? Kungfu? Lah cakap je lah kuih tiaw kungfu tapi nak kungfu. Dah ini kan. Dah, pergi sekarang. Okey. Jangan lupa pakai Jadi mask. Zulin Pakai sekarang dia memang sanitizer. berkolaborasi dengan Syaruhan. Wow. Secara tak langsung. Ini antara scene yang mana suami sekarang tengah menghadapi masalah lah. Bila suami kena pergi beli barang kan ketua keluarga. Kan? Jadi tu Zulin buat konon-kononnya Syaruhan dengan dia tu suami isteri lah. Anak beranak lah. Tapi bila benda-benda macam ni berlaku, baru kita tahu sebenarnya susah kita nak pergi pasar raya dan memilih barangan yang betul dan tepat. Yes. Sebab kadang-kadang kita beli, sayang, ni brand tak sama. Ha. Sayang, ni bukan I nak, ni lain. So, Betul. maknanya susah juga untuk Susah. kita dan ada hikmah di sebalik itu iaitu kita mempelajari mengenal sayur-sayur. Walaupun kita tak faham kan kenapa brand ni dengan brand ni sama je. Yang penting ia mayonis. Kan? Tapi diorang lebih tahulah. Diorang tahu Yes. brand yang mana yang sedap dan sebagainya. Sebenarnya bukan perkataan tahu tu betul, tapi ada satu perkataan yang sesuai iaitu ikhlas. Ikhlas. Itu menandakan bahawa pasangan kita ikhlas memberi barangan-barangan dapur untuk kita dan ahli keluarga kita jamu selera. Tak ada masalah lah. Kita sekarang suami semua dah tahu sayur ikan semua kita dah tahu dah. bro. Ya? Tak ada masalah. Saya tak tahu lagi. Susah. Kita nak cerita tentang seorang suami ni dan juga seorang bapa Yes. yang ingin mengajar kita dan juga anak-anak dia, keluarga dia apa semua, cara membasuh tangan. Okey, jom. Let's kill coronavirus. Let's kill coronavirus. Sekejap. We go loco loco. Let's kill coronavirus. Let's kill coronavirus. Let's kill coronavirus. Ooh, loco loco, I go loco loco. Loco loco, you go loco loco. Loco loco, we go loco loco. Let's do the pocho pocho. Let's do the pocho pocho. Poco-poco Ya. Kau tahu Faizal Tahir pun kreatif juga. Apa yang saya nampak poster di dinding dia tu memang satu poster yang amat menarik Oh, sekali. kat depan tu? Di belakang Liverpool. TV tu. Yes, of course. Okey. Baik, kita sebut mengenai kreatifnya macam-macam yang dibuat termasuklah Faizal Tahir sebab kita tahu apa kelebihan dia. Dia ada kelebihan untuk buat lagu. Betul. Jadi sebab tu lagu-lagu yang macam ni untuk menjaga kebersihan, coronavirus dan sebagainya. Dan kalau tak silap ini adalah lagu yang dicipta khas untuk buat video klip ni kan? Yeah. Untuk pesanan masyarakat ni. Wow. Jadi bagus tahniah sekali lagi. Saya rasa bukan Faizal Tahir, malah ramai sebenarnya selebriti-selebriti kita yang kreatif mengikut kebolehan mereka masing-masing. Betul. Kan? Dan kalau kita ikutkan tentang sumbangan kita kepada negara dan juga kepada rakyat, ada macam saya kadang-kadang kita tak perlu untuk wawarkan kepada orang untuk orang lain tahu apa yang kita buat. Betul. Sekadar kita membantu dan kita laksanakan apa niat dalam hati kita untuk membantu mereka dan ikhlas kerana Allah Taala, itu yang paling penting sekali. Okey. Jadi jangan kita nak tuduh, nak cakap macam-macam sebab kita tak tahu apa yang mereka buat di belakang kita, insya-Allah. Kan ada orang kata kebaikan tu tak perlu nak menunjuk sangat. perlu. Okey. Jadi untuk anda, jom kita nak bawakan antara berita yang kita nak kongsikan dalam Dilema. Ya, macam-macam sebenarnya yang telah pun kita dapat saksikan, antaranya ini sumbangan yang telah pun diberikan. Saya rasa bila kita tengok ramai yang prihatin kan untuk sama-sama nak membantu ni. Paling terbaru PM terima 4.6 juta untuk tabung COVID-19. Jadi Perdana Menteri menerima wang tunai berjumlah 4.6 juta untuk tabung COVID-19 ini daripada 4 syarikat, menjadikan jumlah terkumpul wang tunai tabung itu sebanyak 19.52 juta setakat ini. Yes. Kalau kita tengok ni antara gambar-gambar yang ada ni antaranya daripada Pro2, juga ada wakil daripada Masing. Sapura Holdings, ada juga daripada Natina Speakmart. Ini secara tak langsung kalau kita tengok Pak Is, kita berkongsi rezeki lah Betul, kepada sebenarnya. mereka yang memerlukan. Dan saya amat terharu bila kita cerita tadi kan, kadang-kadang kita tahu apa yang diorang buat belakang kita, dan inilah dia apa yang diorang buat, iaitu diorang telah mengumpulkan dana untuk diberikan kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Tapi ini kalau kita cerita tentang syarikat-syarikat besar, Betul. ada juga individu-individu ataupun NGO-NGO kecil yang juga membuat derma bagi membantu mereka yang berada di frontliner sekarang ni, yang sememangnya pasti yang setakat ni kita tahu memang ada banyak kekurangan seperti glove, mask dan sebagainya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah melakukan effort ini untuk membantu mereka, sebab mereka ini adalah pertahanan kita yang pertama dan juga yang terakhir. Betul. Jika mereka tiada,
Macam mana dengan kita? Macam saya tak ada pengalaman. Betul. Saya tak tahu apa-apa tentang orang kata penyakit-penyakit ataupun perubatan ni. Jadi sama-samalah kita membantu dan meringankan beban-beban frontliner kita ni. Dan sekarang ni kita nak cerita tentang susulan dan berita terbaru sekarang ni yang saya terima daripada KKM, iaitu terdapat 60 kes telah pun sembuh dan telah dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 yang telah discharge sebanyak 827 kes, iaitu 24% daripada jumlah keseluruhan. Dan kalau anda semua ingin tahu, ini adalah jumlah keseluruhannya, iaitu 3333. Dan apa yang pasti, jumlah akan meningkat lagi daripada hari ke hari. Sebab kadang-kadang kita tak ada nak tangkap semua orang kan. Ada yang juga yang terlepas, ada juga yang tak tahu simptom yang diorang hadapi. Jadi setiap hari mesti ada kes baru. Okey, jadi sekali lagi ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk tidak keluar rumah. Betul. Sebab walaupun kita rasa apa yang kita lakukan ini tak besar, tapi ianya memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Sebab kita rasa kalau aku seorang je keluar tak akan jadi apa-apa kot. Tapi kalau semua orang berfikir benda yang sama, kan ianya akan menyukarkan perkara tu untuk kita nak sama-sama hadapi kan. Itulah. Jadi walaupun kita rasa benda kita duduk rumah tu benda yang kecil, tapi memainkan peranan yang besar untuk mengekang COVID-19 ni. Betul. Dan sekarang ni kalau kita nak cerita tentang jumlah kematian, kebanyakan kematian yang berlaku pada COVID-19 ni adalah mereka di antara umur 50 ke atas. Jadi sama-samalah kita jaga-jaga kebersihan kita dan jagalah kesihatan kita. Ambillah apa-apa yang patut. Tapi apa yang paling penting itu menjaga diri kita daripada menjangkiti orang lain. Jadi itu apa yang berlaku kepada Unimap yang telah mencipta satu terowong sanitasi untuk membantu contohnya hospital-hospital bagi orang keluar dan masuk. Bila masuk, dia tinggalkan virus tu kat luar, dan bila dia keluar daripada hospital pun dia meninggalkan virus tu di dalam tu. Maksudnya virus tu tak ke mana-mana. Satu saya rasa perkara yang sangat baik dan difahamkan kiranya modal untuk membuat terowong ini lebih kurang dalam 6,000 dan kalau ianya berjaya untuk disalurkan kepada semua frontliner kita, ianya lebih mudah lah. Sebab sebelum ni kalau kita tengok mereka harus mandi dan sebagainya. Bila masuk terowong ni automatik kita masuk, kita boleh bersihkan baju dan sebagainya lah kan. Maknanya dapat membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan lagi kes-kes merebaknya penyakit COVID-19 ni. Dan sekarang ni kita ke Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia kita, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Dia akan menyertai saintis-saintis dunia di satu tempat untuk membuat vaksin. Sekarang ni vaksin diorang tengah buat, tapi proses dia agak slow. So bila dia panggil saintis-saintis satu dunia ni, so mereka mengharapkan bahawa proses ni akan dipercepatkan. Dan difahamkan Dr. Nur Hisham adalah salah seorang daripada 74 penandatangan untuk gabungan penyelidik klinikal COVID-19 ini, dan kita harapkan selain daripada saintis, gabungan ini juga terdiri daripada ahli fizik, penyumbang dana dan juga pengubal dasar daripada lebih 70 institusi dari lebih 30 buah negara. Betul. Antara nama-nama yang akan ke sana adalah Profesor Universiti Kolokotronis dari Kesihatan Dunia dan Perubatan Sosial di Universiti Perubatan Harvard, Paul Farmer, Ketua Pengarah Institut Pasteur Perancis, Stuart Cole dan saintis kanan di University of Oxford, Philip J. Guerin. So antara nama-nama yang hebat yang akan berada di sana untuk mempercepatkan proses penghasilan vaksin bagi COVID-19 ni. Dan kalau kita tengok semalam kenyataan juga yang dikeluarkan, jika PKP ini tidak dilanjutkan selepas 14 April ini, KKM menasihatkan orang ramai tidak menyertai perhimpunan awam antara 6 bulan hingga setahun. Jadi ini kebarangkalian. Maksudnya kalau tak sambung, ini perkara-perkara yang kita harus buat. Kita tak boleh berkumpul dalam satu kumpulan yang besar antara 6 bulan hingga setahun. Dan selain daripada itu juga kena sentiasa lakukan penjarakan sosial dan kerap basuh tangan dengan air dan juga sabun. Macam hari ini 4 hari bulan, maknanya lagi 10 hari baru kita dapat tahulah keputusan sama ada dipanjangkan ataupun kita boleh teruskan kehidupan harian kita seperti biasa. Betul. Jadi macam-macamlah pertanyaan ataupun mungkin kita memikirkan sambung ke tidak, tapi tak apalah. Yang terbaik pastinya diorang akan lihat macam mana kan. Secara keseluruhannya. Sama-samalah kita fikirkan yang terbaik untuk semua orang. Okey, kepada mereka yang sekarang ni mungkin ingin membuat pengeluaran wang, ini adalah satu berita gembira kepada kita bahawa anda tidak perlu lagi ke mesin bank anda. Sebaliknya anda juga boleh ke mesin Maps. Maps sahaja.
Dan Mission Map ni yang kita tahu memang semua bank kita boleh keluarkan duit kat situ dan akan dikenakan charge RM1. Tetapi akan bermula pada April ini bahawa charge pengeluaran RM1 itu akan dibatalkan. Okey, dimasukkan Maknanya kepada siapa yang pergi ke Mission Maps tu untuk pengeluaran duit daripada bank-bank yang berbeza, maknanya anda tak akan dikenakan charge lah untuk sepanjang tempoh buat masa ni lah untuk sementara ni. Okey, bermula hari Isnin nanti, okey? Yes, betul. Jadi tu secara tak langsung, maksudnya kadang-kadang kita kan nak pergi bank yang kita nak pergi je sebab takut nak kena charge. Kan? Jadi sekarang ni semua dah boleh memudahkan anda lah. Tapi dia map saja tau. Dia map saja. Yalah, map saja. Maknanya kalau kita pergi mission bank-bank tertentu, dia tetap akan charge. Tetap akan charge juga kan? Okey. Jadi sebab kalau kita tengok dalam tempoh kawalan pergerakan ini untuk fasa yang kedua memang dah dihadkan. Untuk daripada kita ni kalau nak bergerak hanya 10 km. Itu telah pun diberitahu. Jadi kita harapkan anda semua patuh pada arahan ini, termasuklah kalau ada di antara anda yang nak beli barang keperluan kan, nak pergi klinik dan juga nak pergi hospital dan sebagainya, 10 km. Akan tetapi dalam 10 km tu anda boleh pergi ke tempat yang lebih jauh sikit berdasarkan budi bicara dan juga keperluan. Maksudnya saya tengok semalam ada juga beberapa kes, maksudnya dia nak pergi hospital lebih daripada 10 km. Macam mana saya nak pergi hospital? Saya nak buat dialisis. Tak boleh ke? Boleh. Anda kena bagi tahukan surat, kemukakan bukti supaya anda dibenarkan untuk lebih daripada 10 km. Betul. Itulah. Tapi yang paling penting macam Muaz cakap, kalau boleh jangan marah. Kita tahan dulu perasaan kita, kemarahan kita tu sebab kita tahu semua orang pun kadang-kadang bosan juga kat rumah ni kan. Tapi nak buat macam mana? Ini adalah tugas yang perlu dilakukan oleh polis. Okey. Dan seterusnya kita pun dalam 10-15 hari ini kita akan menyambut Ramadan. InsyaAllah. Kurang daripada 20 hari lah kita Betul. akan menyambut Ramadan. Jadi memang macam-macam telah berada dalam fikiran especially orang-orang yang beragama Islam tentang bazar Ramadan. Sebab kadang-kadang kita ni tak ada masa. Kadang-kadang isteri kita pun tak ada masa nak masak apa semua. Jadi bazar Ramadan ni adalah satu alternatif untuk kita pergi dan membeli jamuan berbuka puasa. Tetapi setelah difikirkan, dikira, ditimbal balik, Sultan Johor, Sultan Ibrahim telah bertitah bahawa bazar Ramadan tidak dibenarkan. Okey. Jadi sekarang ini dah jelas bahawa bazar Ramadan untuk tahun ini memang tak ada di semua negeri. Akan tetapi akan difikirkan cara yang terbaiklah untuk kita mendapatkan bekalan makanan ni. Ada yang mencadangkan mungkin bazar Ramadan secara online. Mungkin. Kan? Mungkin juga kalau peniaga-peniaga ni memang dah berniaga tiap-tiap tahun kan. Bila tak ada bazar Ramadan ni, semua kewangan mereka pun akan terhad. Jadi mungkin mereka boleh besarkan bisnes tu dalam online, boleh berniaga macam biasa. Mungkin. InsyaAllah. Macam saya kan, saya rasa saya ada satu idea untuk orang yang berniaga bazar Ramadan ni kan. Mungkin dia boleh gunakan kenderaan persendirian seperti kereta ataupun van, jalan saja kat kawasan perumahan dan kalau boleh ada speaker, cakap je iftar. So siapa yang nak beli makanan, anda park depan rumah dia, beli jalan. Jadi ini adalah salah satu benda yang boleh mengelakkan daripada berkumpulnya ramai orang. Betul. Dan jarak tu tetap ada sebab antara pagar je kan. Ya, anda hantar dari pintu ke pintu. So ini semua memang orang kata memang semua dalam etika PKP ni lah. Jadi saya rasa itu adalah satu benda yang bagus lah. Betul. Cuma akan diberikan kesesuaian lah kalau boleh kan. Okey, jadi itu dia antara perkara yang kami kongsikan dalam Dilema untuk anda semua. Dan kejap lagi kita akan kembali semula. Macam-macam yang kami nak bawakan antaranya mengenai COVID-19 ni. Bagaimana ada orang kata kita nak kena banyak makan vitamin C. Adakah ianya memberi kesan kepada kita? Adakah ianya memberikan imunisasi kita lebih kuat dan sebagainya. Kejap lagi kita ada seseorang yang akan berkongsikan mengenai perkara ini. Akan tetapi untuk anda semua, jom kami nak sama-sama dengarkan bacaan doa ini untuk kita sama-sama kuat dan juga dapat menangani COVID-19 ini. Mari kita sama-sama mengaminkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah. اللهم إنك تعلم بأن لنا إخوة على وجه البسيطة وخاصة في ماليزيا أعانونا بما استطاعوا فأعنهم يا أرحم الراحمين عند البلاء يا الله بأهل سوريا والذي انتشر عندهم مرض الكورونا يا الله اللهم وأصبحوا في شدة وخوف وبلاء أنت من يدفع الضراء وأنت من يزيل الوباء اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا اللهم أبدل
أبدل خوف المسلمين أهل السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. يا الله يا الله. اللهم أبدل ضراء أهل ماليزيا سرا. اللهم أبدل شدة أهل ماليزيا رخاء. اللهم احرسهم بعين عنايتك التي لا تنام. اللهم يا أرحم الراحمين أحمد. Gunung didaki, Dura dituruni, bersatu bersama kita tempuhi. Teruskan langkahmu, buang keresahanmu, inilah masanya saling bergandengan. Sama-sama lindungi diri dan tersayang. Sama-sama ayo tempuhi segala dugaan. Tekadkanlah semangat, raih kejayaan sama-sama. Sama-sama lindungi diri dan tersayang. Sama-sama ayo tempuhi segala dugaan. Kekalkan keyakinan dan harapanmu sama-sama. Kekalkan keyakinan dan harapanmu sama-sama. Terima kasih kepada Datuk Siti Nurhaliza kerana menyanyikan lagu untuk supaya kita sama-sama Betul. satu hati dan sama-sama menangani masalah ini bersama. Okey. Kalau kita tengok Datuk Siti pun hari-hari kat Instagram dia memang selalu ingatkan kita jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga kebersihan dan sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan kalau kita tengok Faiz sekarang ni kan, bila sebut mengenai doktor ataupun nurse merupakan frontliner yang sangat hebat. Dan doktor ni juga menjadi idola kita dan juga mereka ni akan memerlukan bantuan waktu kita perlukan. Betul sebenarnya. Kan? Tapi kebanyakan doktor kalau kita pergi kalau doktor yang kita kenal mungkin boleh dapat percuma. Tapi kalau doktor yang biasa kena bayar, kan? Tapi ada satu doktor dekat Mesir ni difahamkan dah umur 80 tahun tapi dia bagi perkhidmatan secara percuma tau. Yes, ini adalah dia Dr. Muhammad Mishali daripada Mesir yang dikenali sebagai Dr. Fakir Miskin. Bagi pesakit yang berkemampuan sahaja, beliau akan mengambil bayaran sebanyak 10 junai Mesir, iaitu dalam 10 pound daripada duitnya. Tapi yang berkemampuan. Yang tak ada duit free. Yang tak ada duit free Yang tak ada duit free. Okey, dan difahamkan dia ni memang pergi kerja, pergi ke klinik dia tu memang berjalan kaki. Dan sebelum ni memang ada jutawan yang pernah memberikan dia kereta dan juga jumlah wang yang banyak. Tapi bila dicek semula jutawan dicek tahun yang depannya tu kereta tu dah tak ada, dia bagi ke orang susah, duit-duit tu pun dia dah bagi kepada orang susah. Sekarang ni dia masih lagi berjalan kaki. Dan semua ini bersebab. Kenapa? Sebab dalam satu ayat dia, selepas saya graduasi, saya mendapat tahu yang ayah saya mengeluarkan semua duit kos rawatan dia yang sedang sakit tenat untuk dia graduate menjadi doktor. Dahsyat. Dan disebabkan itu ayah dia meninggal dunia dan sejak itu dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia tidak akan mengambil satu sen pun daripada orang yang tak berkemampuan. Jadi tahniah, saya rasa ini hasrat ataupun nilai murni yang memang patut dicontohi dan saya rasa doktor dekat seluruh dunia kat Malaysia khususnya pun memang mempunyai perasaan yang sama. Jadi macam Faiz kata sekali lagi ada yang tak nak war-warkan, ada yang tak nak bagi tahu dan sebagainya. Jadi tahniah sekali lagi. Okey, dan sekarang ni sebenarnya kita nak bersama dengan seseorang. Kita nak ke Tangkak Johor. Betul. Dan kita akan bersama dengan Ustaz Azam Al-Ankari yang... Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, Muaz sihat ke? Alhamdulillah. Saya ingat gambar IC. Sebab Ustaz punya senyum tu lain macam ah. Saya memang sentiasa in character. Senyum ini adalah satu sedekah dan kita kena positif insya-Allah. Pagi-pagi ni kan biasalah insya-Allah. InsyaAllah. Walaupun jauh kan kita sekarang ni, tapi bila ada teknologi macam ni mendekatkan kita untuk nak bercerita hari ini pastinya mengenai COVID-19 ini. Kalau kita tengok khabar duka ni bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Betul. Jadi dah masuk hari yang ke-18 ni, macam mana agaknya kita nak muhasabah diri supaya kita lebih tenang, supaya kita akur dan juga terima kenyataan ini yang kita sedang hadapi ni. Silakan. Baik, terima kasih Muaz, Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Khabar semua para penonton Borak Kopi Tiam. Baiklah, hari ini insya-Allah saya akan kongsikan. Sebenarnya bila kita cerita tentang hikmah di sebalik musibah ini, tadi pun saya dengar Muaz bersama dengan Faiz berbicara tentang hikmah. Tanya ramai kan suami-suami yang nak boleh kenal sayur-sayur ikan itu. Samalah. Saya pun dah dapat beza antara daun sop dengan daun ketumbur. Itu saya baca Instagram Ustaz tu. Oh, alamak, itu antara hikmahnya. Baik, para penonton, apa saya nak kongsikan? Bila mana kita berbicara tentang hikmah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam satu hadis Nabi yang sahih. Apa Nabi kata? Al-Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri lil mu'min, inna amruhu kullahu khairul lahu wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Saudara dan para penonton, bila mana kita berbicara tentang hadis ini, apa Nabi kata daripada Suhaib radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya amat menakjubkan urusan seorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seseorang pun kecuali kepada orang mukmin yang kuat dan sempurna imannya. Jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dapat nikmat, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Jika dia ditimpa kesusahan, musibah, dia bersabar, maka baiklah itu untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, para penonton, para hadirin sekalian, ya, Muaz, Faiz, bila mana kita lihat hadis ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita sentiasa tenang. Buat apa pun sekarang ni musibah ya, dengan COVID-19, macam-macam musibah. Bukan saja COVID-19 tetapi musibah juga kepada mereka yang mungkin tak ada kerja, tak ada income dan sebagainya. Ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi orang yang beriman ini, tuan-tuan, mereka kena sentiasa tenang. Kita orang beriman, kita kena sentiasa tenang. Kita kena rasa itu semua baik untuk kita. Kalau dapat nikmat, kita bersyukur. Kita dapat musibah, kita sabar. Kerana apa? Musibah ini, bencana ini adalah ujian kepada kita. Jadi orang beriman, dia kena sentiasa positif, dia kena tenang, dan insya-Allah saya akan kongsikan antara tips hadapi musibah. Tapi sebelum tu mungkin Muaz dan Faiz ada apa-apa soalan, silakan. Aku cakap je kan. Okey, sekarang ni itu nak tanya Ustaz tengah bersemangat bercerita kan. Dan yang kita sedia maklum dalam media sosial banyak kemarahan yang sedang berlaku dalam media sosial ni. Jadi bila Ustaz cerita tentang orang beriman dan ketenangan, macam saya dan Muaz ni, kita ni tak adalah tahap-tahap orang yang beriman sangatlah. Jadi macam mana orang-orang biasa macam kita ni untuk mendapatkan ketenangan tu? Ketenangan tu sangat mahal kan. Jadi macam kita melepaskan ni pula tekanan pula Betul. Jangan lepaskan tekanan. Nak lepaskan dekat flashback tak apa. Baik. Para penonton, para hadirin sekalian, ya, bila mana Muaz dan Faiz, kita ni semua orang biasa. Saya pun orang awam, kita orang biasa. Kita orang biasa je kan. Yang penting kita kena berusaha untuk menjadi orang luar biasa. Baik, dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah SWT akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan penonton, apa saja yang berlaku kepada kita, kita sedih,
kita letih, kita gusar, kita stres, duduk rumah, kena meletih, nasib korang lah kan. Tak kira lah apa pun musibah kita, tuan-tuan puan, kita kena ingat bahawa musibah ini adalah satu-satu cara Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Jadi kita muhasabah diri kita. Kadang-kadang disebut hikmah. Semalam saya letak di Instagram saya, di Facebook saya, Azam Al-Kandari. Ya, saya letak ramai yang komen tentang hikmah-hikmah. Antaranya saya lihat ada mereka kata, suami isteri dapat duduk bersama, dapat makan bersama. Sebelum ni semua berjauhan, tapi bila PKP ni, subhanallah, makan berjemaah. Dan ada juga mengatakan bahawa ada lebih masa untuk membaca Al-Quran, page demi page, muka demi muka. Bahkan ada juga yang baca Quran dan maknanya. Subhanallah. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Jadi kepada semua para penonton, kita jangan melihat musibah ini satu benda yang memberikan tekanan kepada kita. Tetapi kita kena ingat bahawa ujian yang Allah beri ini tanda Allah sayang. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, apa Allah Ta'ala kata? Maksudnya, patutkah manusia menjangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan cubaan. Subhanallah. Jadi maknanya kita ni kata kita dah beriman, kita orang Islam. Tapi kalau tidak diuji, belum lagi tahap itu. Itu sebab bila mana Allah uji kita dengan wabak penyakit berjangkit seperti ini, inilah cara kita untuk kita muhasabah diri kita, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan kita kena tenang dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Saya ada 3 apps yang saya nak kongsikan, tapi itu nantilah akhir-akhir nanti. Kan ada apa-apa lagi soalan daripada Ada. Kita ada lagi soalan. Ni kita nak tanya juga dengan Ustaz, sebab sekarang ni nak pergi sekolah pun tak boleh, sekolah pun tutup dan sebagainya. Jadi macam mana hubungan dengan anak murid semua ni? Memang ada buat pembelajaran di atas talian ke macam mana? Dakwah pun tak boleh buat. Subhanallah. Saya ni sebenarnya minta maaf lah. Saya yakin ramai guru-guru kita di luar sana yang mengadakan kelas-kelas online dan sebagainya. Saya ni tak adalah sampai teknologi begitu. Maklumlah kita ni duduk kampung aja. Tengok dah dapat lain pun aku kena duduk dalam kereta. Ya, dekat saya kan. Tapi apa yang saya nak kongsikan rakan-rakan ya kepada semua para guru di luar sana, walaupun ada juga orang mengatakan alah cikgu ni dah tak sekolah, jerebu pun cuti, semua cuti di rumah. Jangan salahkan guru-guru. Mereka ada juga kerja kan. Ada mereka telah menyediakan lembaran-lembaran kerja kepada pelajar. Dan ada juga guru-guru telah memberikan tugasan kepada ibu ayah supaya memberikan tugasan kepada anak-anak. Jadi ibu ayah kenalah mengambil peluang ini untuk kita melihat pencapaian anak-anak kita. Selalu kita menyalahkan guru-guru, apa ni cikgu tak ajar anak dan sebagainya. Kita lihat sendiri anak kita. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan penonton, kalau kita setiap hari, pagi kita celik mata anak pergi sekolah. Kemudian petang bawa anak balik, malam anak pergi tuition. Agak-agak berapa masa kita bersama dengan anak kita. Tapi hikmah daripada PKP ini, kita celik mata nampak anak. Tutup mata pun nampak anak. Subhanallah, anak depan mata. Kat situlah kita tahu anak kita ini Ultraman ke, Cicak Man ke, ataupun Superman. Kan? Itu sebab tuan-tuan kita kena sedar semua sabar. Hikmahnya, hubungan kekeluargaan antara bapa dan yang paling penting, jangan suka salahkan orang. Ini ada orang kita suka salahkan orang. Ini sebab dia lah ni. Sebab dia lah ni kita kena. Sebab dia, no. Ini bukan maksud untuk salahkan orang. Kita muhasabah diri kita jadi orang baik, dan pastinya dengan mana kita muhasabah diri kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan kepada rakan-rakan kita sesaudara yang dijangkiti COVID ini, kita doakan kebaikan untuk mereka. Dan kepada mereka yang mati, yang meninggal dunia kerana COVID, kita doakan moga Allah ampunkan dosa mereka, dan pastinya itu juga dikira sebagai mati mempertahankan diri, mati kerana sakit berjangkit ini juga kata ulama' yang mengatakan bahawa merupakan mati syahid kecil. Subhanallah. Itu sebab kepada mereka yang sakit, yang diuji COVID ini, sabar kerana ujian ini tanda Allah sayang dan cinta kita, insya-Allah. Dan boleh saya kongsikan 3S tadi, boleh ya? Silakan, boleh. Memang saya baru nak tanya 3S tu apa sebenarnya? Saya nak tahu tu. Agak dah, mesti ni dah nak habis blog kan, biasalah. Sekejap sangat. Kan saya kena jemput setengah jam. Sebenarnya saya dah lama tak berceramah. Tu yang macam lepaskan geram nampak tu. Tak percaya, macam lepas geram lah. Jadi kepada para penonton semua, saya ada buat live IG, Facebook. Boleh follow lah Instagram saya, Facebook saya, Azam Al-Kandari. Baik. 3S saya nak kongsikan tips untuk tenang hadapi musibah. Tuan-tuan dan puan-puan penonton, apakah antara cara untuk kita tenang menghadapi musibah? S yang pertama, solat. Ini paling penting. Solat bukan saja solat yang wajib, tetapi kita berusaha untuk solat sunat dan juga sujud banyakkan. Dalam solat banyakkan berdoa. Doa nangis-nangis, rintik dengan Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. S yang kedua, sangka baik dengan Allah. Ini paling penting.
Maknanya tadi kita dah solat, kita berdoa, doakan juga rakan-rakan kita yang berada di barisan hadapan frontliner kita, ya, para apa semualah rakan-rakan media. Kita duduk rumah tengok dia orang tugas. Subhanallah. Tahniah kepada rakan-rakan media semua. Dan S yang kedua tadi, sangka baik dengan Allah. Kita sangka baik dengan Allah, insya-Allah Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan S yang terakhir, tuan-tuan dan puan, ini yang paling penting. Allah Taala kata sabrul jamil, iaitu sabar, tuan-tuan dan puan. Sabar dengan ujian yang Allah beri, insya-Allah sabar itu juga diganjarkan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan, cukuplah kita menerima berita-berita palsu, cukuplah kita menyebarkan perkara bukan. Jadi terimalah perkara yang betul-betul dan doa rakan-rakan kita yang berada di frontliner, rakan-rakan kita yang diuji dan sebagainya. Moga-moga Allah berkati kita semua. Moga-moga manfaat, insya-Allah. Boleh tulis saya di Instagram Azharkan Kari, Facebook Azharkan Kari. Terima kasih kepada Borak Keputi yang sudi menjemput saya, insya-Allah, live daripada kampung aku. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi semua. Moga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stay at home. Jangan ke mana-mana. Jaga kebersihan diri dan sebagainya. Duduk di rumah. Moga bermanfaat, insyaAllah. InsyaAllah. Nasib baik tadi Ustaz dah cerita kenapa dia ada dalam kereta. Saya ingat dia kena halau tadi. Oh, tak. Sebab salah beli barang. Tak. Tapi nampak kerinduan. Yes. Kita tengok kerinduan Faiz, kerinduan orang nak bekerja macam Ustaz, kerinduan nak bercakap, kerinduan nak jumpa semua orang, nak berdakwah dan sebagainya. Tapi itulah, sekali lagi terima kasih sebab ada teknologi ni kita dapat dekatkan dan juga kita dapat terus menyebarkan kebaikan, ya. Betul. Dan yang seperti kita sedia maklum, perkataan frontliner ni adalah merujuk kepada orang-orang yang bekerja di hospital, especially doktor, nurse, petugas-petugas kesihatan dan sebagainya. Tapi frontliner ni juga sebenarnya termasuklah kepada orang-orang yang masih lagi membuat servis kepada kita yang memerlukan, yang berada di rumah ni. Dan juga kepada menteri-menteri kita. Contohnya antara yang kegemaran saya, yang saya respect sangat, iaitu Khairi Jamaluddin, yang mengkuarantinkan diri dia walaupun pada hari jadi anak dia. Maknanya dia tak nak jumpa anak. Walaupun this is the day where my son is born, tapi disebabkan tugas dan disebabkan COVID-19 ni, dia mengisolasikan diri dia daripada berjumpa dengan ahli keluarga dia. Okey, jadi ni birthday yang ke-5 untuk Leo. Betul. Jadi satu gambar yang telah pun dikongsikan beruntun hati ramai juga orang. Faiz bila tengok gambar dia di Instagram. Yes, mendapat 100,000 like. Sebab itulah kita katakan sebagai tanggungjawab bukan senang. Ada orang nak marah kita, apalah buat macam ni, apalah buat macam tu. Tapi kalau kita tengok selain daripada nak mengasingkan diri juga, ni kami nak kongsikan sedikit video apabila YB KJ dia siap duet dengan anak dia untuk nak buat performance ni. Macam mana, Faiz? Wow. Dia seorang ayah yang cool lah. Itu je saya boleh cakap. Dia seorang ayah yang cool. So ini yang kita boleh nampak betapa akrabnya hubungan anak beranak ni antara ayah dan juga anak. Boleh jam sama-sama. Boleh jam. Dia tak fikir status dia apa, who am I? No, I want to jam with my son. Dan bila jadi macam ni, terpaksa berpisah sementara dengan anak, perasaan tu lebih orang kata lebih sakit lah kot sebab kita rindu anak kita. Kita dah tunjuk macam mana diorang akrab. Tapi sekarang ni disebabkan pandemik ni, diorang terpaksa berisolasi. So memang sedih lah bagi seorang ayah yang terpaksa bertugas. Ni bukan saja kepada YB kita, maknanya kepada semua orang yang sedang tugas sekarang ini yang terpaksa berjauhan daripada keluarga mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya tahu ucapan saya ini tidak cukup untuk berterima kasih kepada mereka ni semua. Mereka yang betul-betul bertugas. Anda yang terbaik, anda yang hebat. Mungkin kita sendiri pun tak boleh nak buat macam anda buat ni. Okey, sekarang kita bersama dengan seseorang di talian nak bercerita mengenai pemakanan. Ada yang kata untuk kita nak mengelakkan COVID-19 ni, kalau kita ambil vitamin C banyak, berkemungkinan virus ni tak boleh masuk dalam badan kita. Maknanya kita tak payah tunggu vaksin tu? Orang katalah vaksin tu perlu, tapi vitamin C ni dapat mengekang daripada COVID-19 ni masuk ke badan kita. Tapi tak tahu betul ataupun tidak. Itu berdasarkan fakta yang kita baca internet lah. Yes, tapi kita telah pun menelefon seorang pakar tentang pemakanan ini. Kita akan bersama dengan Siti Nur Safiah Muhammad Yusof, iaitu Pegawai Pemakanan Bahagian Pemakanan KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Puan Siti. Boleh saya panggil Puan atau panggil Siti?
Boleh buat dua-dua pun boleh. Puan Siti lah, senang lah. Tadi Muaz ada Okey. cerita tentang vitamin C ni. Jadi saya pun cakap, Okey. maknanya kita tak payah tunggulah vaksin, betul ke? Okey. Sebenarnya kan kalau nak cakap pasal vitamin C memang banyak isu kontroversial dah sekarang kan. So sebenarnya vitamin C ni, kita kena tahu dulu vitamin C ni apa. Vitamin C ni adalah sejenis mikronutrien yang membantu dalam fungsi sistem badan kita lah. So dia sangat penting dalam sistem imuniti badan kita. That's why lah kenapa orang selalu kaitkan vitamin C dengan COVID. Tapi sebenarnya sehingga kini masih tiada bukti secara saintifik bahawa pengambilan makanan tertentu dapat mencegah atau merawat COVID-19 ni lah. Oh, okey. Sebab ada juga orang kata kat Twitter ni, sebab semasa mereka di kuarantin 14 hari untuk yang positif ni, salah satu benda yang diberi adalah vitamin C. Kan? Tapi tak tahulah betul kan. Itu berdasarkan apa yang dikongsikan di Twitter. Mungkin itu salah satu suplemen yang diberikan kot. Puan. Okey tak, sebenarnya sehingga kini ubat diberi adalah berdasarkan individu. Tak semestinya semua pesakit akan dapat vitamin C itulah. Bergantung kepada apa masalah kesihatan yang dihadapi dia juga. Oh, okey. Okey, Puan. Sebenarnya kalau nak ikutkan, Silakan. dalam sistem selalunya orang kaitkan vitamin C ni dengan sistem pertahanan badan kita kan. Tapi sebenarnya bukan hanya vitamin C yang membantu dalam menyokong sistem imuniti badan kita. Banyak lagi vitamin-vitamin lain yang saling berkait rapat dalam menyokong sistem pertahanan badan kita ni. Seperti vitamin A, vitamin B pun penting, vitamin D, vitamin E dan juga mineral seperti zinc dan iron. Okey. Jadi Puan Siti, saya nak tanya tentang makanan-makanan. Macam kadang-kadang saya ni nak research ni memang tak sempat lah. Makanan yang paling sesuai untuk masa pandemik COVID-19 ni, ialah bukan kata kita nak buang kuman tu, sebenarnya memang tak boleh kan. Tapi daripada segi untuk pertahanan badan kita ni, apakah makanan yang sesuai untuk sekarang ni, yang boleh disuggestkan oleh Puan Siti sendiri? Okey, sebenarnya kalau kata untuk melalui pemakanan ni, kita lebih kepada menyokong sistem pertahanan badan kita. Kerana kalau nak menguatkan sistem imuniti badan ni, lebih kepada vaksin lah. Okey, kalau daripada pemakanan, banyak nutrien terutamanya vitamin yang mineral yang terdapat kalau kita makan secara seimbang dan pelbagai. Terutamanya dalam buah-buahan dan sayur-sayuran setiap harilah. Sebab setiap makanan ni dia ada nutrien dia yang tersendiri, khasiat dia yang tersendiri. So kita kena makan pelbagai secara seimbang untuk mendapatkan kesemua nutrien yang diperlukan oleh badan kita. Sebab dia tak ada satu makanan yang boleh memberi kesemua nutrien yang diperlukan oleh badan lah. That's why kita kena pelbagaikan makanan kita untuk dapatkan semua nutrien yang diperlukan. Okey. Alright. Jadi mungkin kalau ada orang kata ambil tablet untuk vitamin C ni, kalau kita ambil kerap, kita boleh menambahkan selera makan ni. Sebenarnya betul ataupun tidak? Sebab saya tengok budak-budak pun selalu kita bagi tablet makan vitamin C. Makan ni bagi nak ada selera makan. Daripada segi dos ada. Kita kena tahu kenapa kita perlu ambil tablet vitamin C. Sebab kan kalau nak ikutkan kita punya sumber-sumber semula jadi, terutamanya daripada sayur dan buah, pun dah cukup untuk keperluan badan untuk vitamin C harian kita lah. Kalau nak tahu, satu hari kita hanya perlukan 70 mg je vitamin C sehari. So sebagai saya bagi contoh, contohnya buah jambu. Buah jambu adalah buah yang paling tinggi vitamin C. Jambu? Muaz dan Faiz tahu tak? Jambu apa? Jambu batu, jambu air? Jambu lah, jambu batu. Saya jambu selalu ingat oren je. Jambu batu ni berganda-ganda lagi kandungan vitamin C yang terdapat daripada oren. Oh. Wow. So, pertama jambu. Kedua kiwi dan betik. Wow. Kalau ikutkan oren, buah oren atau buah lemon, kalau nak kata buah-buahan di Malaysia, limau kasturi dengan limau nipis lagi tinggi kandungan vitamin C berbanding lemon atau oren. Masya Allah. Sebenarnya banyak yang kita tak tahu ni. Saya baru tahu hari ni. Tapi yang lebih famous adalah buah lemon dengan oren. Kenapa? Betul. Sebab kita nampak kan color. Tak, sebab semua tablet dia ada perisa oren. Itu je saya rasa. Budak-budak suka. Kan? Kalau sayuran pula, sayuran pun kalau kita makan secara fresh,
secara macam contoh ulam kan. Dia pun mengandungi vitamin C yang tinggi. Oh. So sebenarnya kalau kita makan buah sebanyak 2 sahajan sehari dan sayur 3 sahajan sehari dah cukup dah untuk keperluan vitamin C harian kita. Okey. Wah. Baik. Terima kasih Puan Siti kerana mengongsikan berkongsi kepada kita beberapa benda yang saya hari ini baru tahu. Betul, secara ringkasnya, jambu mempunyai kadar vitamin C yang paling tinggi, jauh mengalahkan oren. Even limau kasturi pun mengalahkan oren juga. Jadi sama-samalah kita boleh menukar kita punya gaya hidup dan juga kita punya nutrition kita untuk mendapatkan nutrisi yang maksimum dan optimum untuk badan kita. Kiranya kita kena seimbang makan tu, dan sambil-sambil makan tu mungkin ada di antara anda semua yang suka dengar lagu, suka dengar nyanyian. Betul. Sambil makan tu bila dengar nyanyi tu lagi selera kan? Mungkin. Betul? Mungkin. Jadi kami nak kongsikan ini Hafiz Shuib dia berkongsikan lagu untuk semua peminat-peminat dia supaya tenang semasa PKP ni ada nasihat sebenarnya. Dan kita berehat selepas itu. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Stay at home, guys. Be safe. Okey, tadi bukan suara kita Tadi bukan tadi suara orang lain. Yes. Tapi terima kasih kepada Awi Rafael yang telah mendendangkan sebuah lagu daripada Ahmad Dhani. Lagu ni apa? Hadapi dengan senyuman. Dia sebenarnya bukan lagu tu yang saya masukkan. Mesej yang ada pada lagu tu. Betul. Sebab sekarang ni apa-apa yang berlaku di negara kita dan di seluruh dunia ni kita kena hadapi dengan senyuman. Kalau kita hadapi dengan kemarahan, marahlah kita akan pergi. Betul tak? Ada kena dengan sabar tadi. Betul. Maknanya kalau kita senyum, maknanya sabar tu boleh lagi lah. Yes. Kan? Okey, sekarang ni kita bersama dengan seorang penyanyi ni yang memang dia suka dengan senyuman dan dia banyak bersabar dalam kerjayanya. Betul. Kan? Dia banyak senyuman. Betul. Yes. Awi Rafael berada bersama dengan kita. Selamat pagi, Wi. Assalamualaikum kepada semua. Selamat pagi. Boleh dengar semua ya? Boleh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kau Awi. Hadapi dengan senyuman. Yeah. Dan semua yang terjadi akan terjadi insya-Allah. Insya-Allah. Borakku ketiak. Yes. So cerita sikit pasal aktiviti sepanjang PKP ni. Apa Awi buat? Kau rumah? Jadi alhamdulillah Awi pun kat rumah. Awi try untuk juga menolong kan sistem hospital. Kita semua harus stay at home. Kita cuba isikan masa kita dengan benda-benda yang positif, dan Awi alhamdulillah lah cuba juga untuk menolong di mana Awi boleh kita. Okey, banyak masa dekat studio ke Wi sekarang ni? Maksudnya bila kita ada masa lebih di rumah dan di studio ni, kita menghasilkan karya-karya yang ada. Macam Awi sendiri macam mana? Sudah tentu Awi ada a few lagu yang insya-Allah Awi pun ada tulis untuk experience Awi. Awi rasa untuk masa kini kita semua harus bergabung bersama kan. And use music in a positive way
untuk inspire diri kita. Times are very tough now. Semua orang melalui benda yang sangat kita tak plan ni, tapi Allah ada, kita doa pada dia. InsyaAllah, insyaAllah. Tadi Awi ada cerita tentang membuat sesuatu yang boleh membantu orang lain dan membantu frontliner kita apa semua kan. Jadi benda-benda ini, macam Awi seorang artis, perlu ke Awi wawarkan segala kebaikan dan juga budi yang Awi taburkan kepada orang ni kepada media sosial supaya semua orang tahu apa yang Awi buat? It depends on the you punya purpose. Macam untuk Awi memang mengambil break untuk setahun kan. Dah lama juga I tak keluar dengan lagu kerana Awi sedang sibuk dengan autism and the special needs community. Untuk community itu, untuk sekarang ni Alhamdulillah lah kita menggunakan music, terapi. Dan Awi bekerjasama insyaAllah dengan UiTM untuk memberikan satu program yang unik khas untuk anak-anak autism ini. Sebenarnya Muaz, Faiz, Awi sangat risau untuk anak-anak autism yang sedang lockdown sekarang. Korang bayangkan, kita sekarang ini susah kan untuk PKP, MCO, lockdown kat rumah. Betul. Now you imagine you have an autistic child. And diorang are having a meltdown, they need their routines. Jadi benda-benda ni lah yang Awi fikirkan, dan insyaAllah lah sama-sama melalui social media, we get to help and we get to give tips, kita dapat share. Jadi kembali ke niat lah untuk Awi, Masya Allah, Awi just try to just help out where I can. Tapi Awi just keep it simple. Tak semua benda kita harus cakap pun. Penat juga nak cakap kan. Yelah, kalau kita tengok Awi ni, yelah dalam tempoh kematangannya berada dalam industri hiburan ini dan macam-macam perkara yang dibuat selain pada muzik, ni kembali semula kepada masyarakat lah, memberi yang mana dia boleh berikan. Tapi Wi, kalau kita tengok sekarang ni, dalam apa yang berlaku ni, tiba-tiba dulu peminat-peminat bersama dengan selebriti, dia meminati selebriti. Tapi tak mustahil pula suatu hari nanti peminat-peminat ni tidak meminati selebriti tersebut. Tiba-tiba dia memarahi selebriti tersebut. Walaupun mungkin niatnya lain. Niat dia kan. Niatnya lain, tapi mungkin pada pandangan peminat-peminat ni lain pula. Jadi salah ke kita nak suarakan pendapat? Artis lah especially. I think untuk kita harus tengok dengan perspektif masing-masing kan. Tapi the general perspective is semua orang sekarang tengah sensitif. Everybody's afraid. Jiwa diorang pun tengah risau. So something yang orang salah cakap, mungkin niat kan. Niat tu baik. Like some of my friends yang we kenal diorang menyuara, they're very good people. Cuma mungkin tersalah faham. Orang tengah sensitif kan. Betul. I think untuk sekarang ni kalau kita nak juga menolong, kita boleh directly help. Kalau kita risaukan production, kalau kita risaukan team, just give them a call. Like, korang okay tak, anytime. And I saw a few comedians kan dari tanah hiburan, they give 50,000 and all that. I was like, wow, so amazing. Di masa ini, Awi rasa dan Awi yakin kawan-kawan Awi di Malaysia dengan rakyat Malaysia semua positif. Dan kita boleh menolong. In fact, I think that sangat banyak NGO sedang bergabung. Awi juga Alhamdulillah dilantik ikon antaranya dengan yang ramai lain untuk My Fund Action. Diorang sekarang ni sedang memberikan banyak pertolongan ada Smile Pack ke sekolah-sekolah, universiti, diorang kasih kepada hospitals, dan insyaAllah lepas ni kita akan kasih hand sanitizers insyaAllah, dan PPE kits. Macam Awi tengah cari PPE kits dari Indonesia atau dari dari luar Malaysia untuk bawa ke sini supaya kita boleh kasihkan kepada macam hospitals. Kita boleh kasih ke HKL, kita boleh kasih ke all these Sungai Buloh hospital, which is a COVID-19 focused hospital. Kita kena tolong frontliners ni kerana memang all this, bayangkan you menolong orang tetapi you tak complete kan. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau bayangkan kita semua cuba gunakan kontak kita untuk mendapatkan barang-barang ini, I think itu lebih berfaedah lah insyaAllah. I just try to help out where I can. InsyaAllah. Jadi support Awi, and I try to use Instagram Awi dengan cara yang positif. Jadi Awi harap kawan-kawan semua tenang, dan Faiz
And Moaz, you guys are doing a very good job. Thank you so much. Dan to you too, Awi. Kalau kita tengok cara Awi cakap ni, memang nampaklah orang yang selalu bersama dengan orang-orang yang memerlukan, bagi speech, bagi semangat, bagi kata-kata yang akan menaikkan lagi semangat dia orang ni. Dengan anak-anak autism, dengan special needs, kita kena banyak bersabar. Jadi Awi berbual seketul-seketul. Jadi dia faham. Tapi maksud Awi itulah, we all need to help out each other untuk Awi autism community. Bayangkan ibu bapa yang ada anak autism, sekarang ni dah tak ada kerja ni. Then you still have to take care of the kids. Jadi untuk Awi, what can I do right dalam cara yang kecil? I try to help out. Maybe I can do a business. Jadi untuk Awi sekarang ni buat distributorship, partnership lah dengan partners pharmacy semua. Dah dapat KKM, hand sanitizers. We need to wash our hands. So the autism, the agents can be the autism punya parents. Melalui itu mereka mendapat dana, mereka mendapat duit. Itu dengan nak memberikan this agent yang benda ni ke Autism Malaysia punya Facebook group. Check out my Instagram, ada interviews dengan ibu bapa yang ada anak autism dan mereka memberikan tips apa mereka buat untuk anak-anak mereka, and then they share the experience. Jadi Awi akan upload selepas ni, insyaAllah. It's all about giving, guys. We just doakan terbaik untuk autism and special needs community di Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Awi Rafael. All the best. Stay safe, bro. No problem. Sama-sama kita harungi. Kalau kawan-kawan ada masalah, money, you guys need money and all that, we can work together. Contact. Alright. InsyaAllah. Thank you so much, Awi. Thank you so much. Wow, memang beza lah daripada dulu dengan sekarang. Sekarang nampak dia memang ada satu aura respectable lah dan dengan kerja-kerja amal yang dia buat. Betul. Cuma memang betul apa yang Awi cakap. Now is not the time to take. Now is the time to give and give. Okey, termasuklah ada satu video yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ini juga give kepada masyarakat yang terbaik. Jom kita dengarkan sedikit. Ini lagu-lagu yang baik juga. Daripada sumbangan daripada Chinese Film Association of Malaysia. Hebat artis kat dalam ni. Jom kita tengok. Dia datang senyap-senyap menakluk dunia, tanpa sedar tiba-tiba dah ada terkena. Tidak kira rupa, usia, asal ataupun nama. Coronavirus 来了，不要乱跑，它带走许多宝贵生命，无声无息。Coronavirus makes everybody wants to run, but running here, there, everywhere takes you nowhere. So stay safe at home. Stay away, coronavirus. Duduk dalam rumah, diam. Coronavirus. 幸好好歹在家里。Stay away, coronavirus. Keep everyone you love safe at home. Itu dia. Kreatif kan? Duduk kat rumah, cuci tangan, jaga kebersihan dan sebagainya. Kan? Maknanya semua ada sumbangan masing-masing lah. Macam yang di belah-belah filem, video ni, dia buat video apa semua kan. Yang di belah nyanyian, dia buat nyanyian. Dan macam-macam lagi yang kita boleh buat menggunakan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kiranya kelebihan yang kita ada ni, walaupun kita tak boleh berada bersama dengan frontliner, kita gunakan kelebihan untuk menyampaikan sesuatu. Lagipun, Faiz, kalau kita tak buat benda yang kita selalu buat, kita rasa boring. Kita takut tertinggal ataupun terlupa cara-cara nak buat video, nak menyanyi dan sebagainya kan? Kena biasakan buat tu. Kena biasakan. Saya selalu menyanyi dalam tandas sebenarnya. Tapi sekarang ni kita akan bersama dengan orang yang agak penting sekali kerana dia merupakan salah seorang frontliner yang sedang berjuang demi dunia. Bukan negara dah, dunia, sebab dia masalah dunia. Kita bersama dengan Dr. Alif Adlan Muhammad Tabib, iaitu pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz dan Muaz. Terima kasih doktor, dalam kesempatan ini, dalam kesibukan waktu tu sempat lagi bersama dengan kita pagi ini untuk terus menyebarkan kebaikan, menerangkan mengenai COVID-19 ini. Dan kalau kita tengok dari masa ke masa sekarang ni, kita dah sedia maklum dan kita nampak mereka yang terjejas akibat COVID-19 ini, mereka yang berumur selalunya, dan lebih-lebih lagi kalau kita tengok yang melibatkan kematian ni, mereka yang mempunyai risiko penyakit-penyakit 3 serangkai dan sebagainya. Jadi mungkin kita dapat penjelasan daripada doktor, adakah mereka yang mempunyai penyakit-penyakit ini sangat terdedah kepada COVID-19 ini dan lebih cenderung kepada kes-kes yang membabitkan kematian?
Okey. Jadi kita tahu penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan penyakit jantung ni, mereka yang mengidap penyakit-penyakit tersebut adalah golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi sewaktu jangkitan COVID-19 ini. Virus ini tak mengenal usia, jantina atau bangsa, dan itu pun tak menyebabkan seseorang itu golongan yang pertama terdedah. Jadi apa yang membezakan golongan yang berpenyakit kronik ini berbandingkan golongan-golongan yang lain yang tidak ada penyakit kronik ialah mereka berpotensi mendapat komplikasi sekiranya mereka berpenyakit kronik. Secara amnya komplikasi seperti kegagalan jantung dari segi gangguan rentak jantung, serangan jantung yang membawa kepada ketidakstabilan tekanan darah dan aliran darah ke organ lain yang penting seperti ginjal dan hati. Meskipun COVID-19 ini adalah penyakit pernafasan, saluran pernafasan dan paru-paru, risiko penyakit kencing manis dan darah tinggi haruslah diambil serius dari segi kawalan dan juga pengambilan ubat yang konsisten. Jadi golongan ini haruslah berwaspada dan mengamalkan amalan kebersihan yang tip-top. Okey, macam doktor sebagai seorang frontliner. Jadi macam mana keadaan doktor selepas bertugas? Mungkin boleh berikan tips kepada kita maknanya jaga kebersihan, baju-baju tu macam mana kita nak dispose, kasut. Mungkin doktor ada tips kepada kami? Okey, lazimnya kami sebagai frontliner atau barisan hadapan, kami haruslah mengamalkan kebersihan yang lebih gitulah. Jadi untuk kami yang frontliner, lazimnya kami ada baju ataupun pemakaian khas yang tertentu, iaitu personal protective equipment ataupun pakaian perlindungan sendiri. Jadi untuk rakyat di luar sana, selain daripada mengamalkan kebersihan seperti kebersihan tangan, haruslah mengamalkan etika batuk yang sempurna. Dan yang baru-baru ini adalah isu tentang pemakaian topeng ataupun pelindung muka. Menurut WHO, penutup muka ini lazimnya dinasihatkan untuk mereka yang bergejala untuk mengurangkan penularan penyakit COVID-19 ini kepada orang lain yang tidak bergejala. Ini untuk mengurangkan risiko jangkitan kepada orang lain. Namun begitu, pemakaian topeng itu haruslah dilakukan dengan kemas, lengkap dan betul, dan tidak digunakan berulang-ulang kali sekiranya topeng itu sudah dipakai. Satu face mask berapa kali boleh kita guna balik? Okey, seharusnya untuk memakai face mask itu seharusnya sekali sahaja. Kalau dah banyak kali. Yes, dan kalau dah basah atau lembab, haruslah ditukar dengan face mask yang baru kerana cecair-cecair ataupun ingusan yang terlekat di situ berpotensi untuk menjadi sumber jangkitan. Okey, jadi doktor bagaimana dengan sarung tangan pula? Ada difahamkan sarung tangan ni bila sekali dah pakai boleh terus buang. Tapi yalah nak pakai sarung tangan kan sekarang susah. Adakah sarung tangan plastik itu kalau dah pakai kita boleh cuci balik dan kemudian kita gunakan? Okey. Soalan yang sangat praktikal dan penting. Okey, untuk kami sebagai frontliner atau barisan hadapan yang petugas kesihatan yang mengendalikan pesakit-pesakit yang bergejala, kami memang sentiasa mengamalkan pemakaian sarung tangan atau glove ini sewaktu merawat pesakit. Akan tetapi untuk orang awam, yang memadai adalah mengamalkan kebersihan tangan dari segi membasuh tangan dengan sabun sekurang-kurangnya 20 saat. Ataupun memakai hand sanitizer yang mempunyai alkohol sebanyak 70%. Itu yang disarankan oleh Badan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan isu mengenai memakai glove ini itu adalah satu kontroversi kerana sekiranya seseorang itu memakai glove tersebut, itu boleh memberikan satu perasaan false sense of security dan juga boleh membawa mudarat kerana jika sarung tangan itu
kotor, itu boleh membawa kepada jangkitan kepada orang lain. Ya? Dan seharusnya kita tidak harus mencuci sarung tangan tersebut. Tak wajar. Okey, Dr. Alif, kita nak tahu sedikit sebanyak update tentang di hospital yang terbaru. Macam mana keadaan hospital sekarang ni? Okey, seperti mana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui laman sawangnya, kes masih belum ada lagi nampak sebarang penurunan. Okey. Ya. Dan tetapi mereka yang kes-kes makin bertambahlah semakin hari. Namun begitu, petugas-petugas kesihatan sentiasa dalam keadaan siap siaga, dan kami secara konsistennya memang merawat sakit-sakit di hospital agar kerana sekarang ini memang sibuklah di hospital kerana pesakit bukan sahaja satu atau dua ward, tapi beberapa ward sudah dibuka untuk menerima pesakit-pesakit ini. Jadi tahap kesibukan dari sehari ke sehari memang makin lama makin bertambah. Tanggungjawab pun bertambah kerana pesakit-pesakit ini memerlukan pemantauan yang teliti. Kerana COVID-19 ini adalah salah satu penyakit berjangkit yang berpotensi untuk berprogres daripada gejala yang ringan kepada gejala yang teruk. Jadi kita sibuk dari segi itulah, dari segi memantau mereka dan memberi rawatan yang terbaik supaya mereka tidak mendapat tahap yang teruk lah, yang hingga kan masuk ke ICU. Jadi tahap kesibukan itu memang ada, tapi masih dalam kawalan dan kami mempraktikkan langkah-langkah kesiapsiagaan yang teliti. Baik. Sekali lagi terima kasih doktor dan semoga tabah dan juga terus bersemangat untuk membantu mereka yang memerlukan ini. Satu usaha sangat murni seperti saya dengan Faiz katakan tadi, kami ni tak tahu nak cakap macam mana dengan frontliner ni, sebab iyalah kita nak buat macam doktor buat, kita tak ada kemampuan, akan tetapi kita respect, kita hormat kepada apa yang doktor lakukan. Kita doakan agar semua frontliner kita berada dalam keadaan yang sihat ya. Ya, terima kasih saya minta doktor. Tolong doktor untuk sampaikan salam saya kepada semua petugas-petugas pada hari ini, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih. Saya terus memberikan sokongan. InsyaAllah. Okey. Wow. Yes. Cerita pasal COVID ni memang macam-macam lah. Sebab kita pun dah lama mengharungi, dah lama melaluinya. Tapi masih lagi tak jumpa jalan penyelesaian. Betul. Dan juga vaksin yang diperlukan. Okay. Tapi apa yang paling penting, sama-sama kita tak kira agama, bangsa, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan untuk sama-sama kita dapat mengatasi benda ini secepat mungkin. Okay, dan kita rehat dulu. Rehat, kejap lagi kita nak bawa anda ke Jerman. Ya, kita nak bersama dengan rakyat kita yang berada di sana, insya-Allah. Volkswagen. Betul. Jom berehat seketika. Okey, Assalamualaikum kembali lagi. Dan sekarang ini kita ada seseorang di Talian, seorang pasangan suami isteri yang berada nun jauh di negara Germany. Dan kita akan bersama dengan Nur Farisha Zulkafi dan juga suaminya Michael Franz Holz daripada Nuremberg. Nuremberg, Jerman. Nuremberg. Okey. Puan, macam mana nak pronounce the place? Nuremberg. Oh, dia tak ada ayat-ayat special lah. Dia bukan macam France Tak. Dia macam bahasa baku juga. Okey. Jadi kita nak dapatkan update juga bagaimana agaknya di sana keadaan terkini. Adakah di Jerman juga telah pun diarahkan untuk lockdown di sana? Ya, di seluruh Germany. Di seluruh Jerman. Di Nuremberg sendiri seramai 769 orang telah dijangkiti dan 14 orang setakat ini yang dah meninggal dunia lah. Negeri Bavaria di mana kami tinggal sekarang ni adalah merupakan negeri yang pertama sekali yang membuat lockdown. Bermula dengan penutupan universiti, sekolah-sekolah semualah. Lepas tu, seminggu lepas tu, diorang buat perintah lagi ketat. Diorang benarkan hanya supermarket, farmasi, petrol station yang dibenarkan untuk beroperasi. Kami disuruh duduk rumah lah. Kalau tak ada
perkara penting yang nak dibuat tu duduk diam-diam kat rumah. Sama macam kat Malaysia juga kena duduk kat rumah lah. Ya, sama. Macam Mikael, disebabkan Puan seorang suri rumah, jadi yang provide all the bread and butter for the house is of course the husband. Macam mana daripada segi ekonomi sejak lockdown ini? So there you go. What is the economy? He has to speak English, boleh kan? I have to speak English. Oh, sorry Mikael, I thought you can speak Malay. Bahasa Inggeris. Okay, I mean about the economy now in Germany. It affects all the businesses. We also have a small, medium-sized business, and we had to close our stores 2 weeks ago already. So our sales dropped significantly, and we're losing money every day. So we also stopped production and started to donate some of our stock to charity and to hospitals and the frontline workers. And reshuffle our tasks so that I can keep everybody busy and avoid cutting the working hours and cutting salaries. But it's bad. A lot of people are desperate. Masya Allah. Okey. Dan dari segi kalau di sana juga kerajaan di Jerman sendiri, Farisyah, macam mana bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat di sana? Bantuan-bantuan in a sense of diorang memang ada social security dekat sini, so tak adalah kami mereka bimbang sebab memang duit memang dah diperuntukkan untuk setiap masyarakat. Talking about the social security that being helped with. There are programs, government assistance is in place since long time, and they extended eligibility now in this crisis. So to be able to offset some of the losses in earnings for employees, and more than 500,000 businesses already requested that support. This is a crazy number. Dan kalau kita ikutkan kan, macam negara Germany, kita telah sedia maklum bahawa Itali dan Spain sekarang ni dah menjadi top 2, and then you all are one European countries. So adakah masalah ini akan diselesaikan bersama-sama, ataupun apa tindakan yang telah diambil oleh negara-negara Eropah ni disebabkan perkara ini? Buat masa ini yang saya ketahui, sebab kadar kematian yang sangat, kami di Germany ada sekarang ni kadar kematian adalah sangat rendah di Germany. Dan at the same time kami ada kemudahan bantuan perubatan yang sangat moden dan sangat maju, dan tak ramai yang begitu kritikal. Oleh itu kami telah membantu membawa pesakit-pesakit daripada Itali dan juga France untuk datang berubatlah di Germany ni untuk menolong mereka, sebab kami semua EU kan. Okey. Jadi sekali lagi terima kasih kerana bersama dengan kita. Kita doakan untuk rakyat kita yang berada di sana berada dalam keadaan baik. Stay safe. Thank you Mikael, and I always pray for everyone there in the whole world, insyaAllah, and also you and your businesses, insyaAllah. May God help us. Thank you so much. Assalamualaikum. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Bye. Okey, jadi secara langsung kami bawakan untuk anda dari Jerman, rakyat kita yang berada di sana. Betul. Kan sekali lagi kalau kita tengok seperti yang dikatakan, Jerman pula membantu negara-negara Europe yang lain yang berada dalam keadaan kesukaran. Jadi ialah kita tahu Jerman ni antara negara yang paling kaya juga. Betul. Dan kita tengok nanti macam mana agaknya kan. Kadang-kadang negara-negara kita pun kena tengok negara-negara luar bagaimana dari sistem perubatan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan benda-benda yang diperkatakan tadi, saya memang sangat respect kepada Germany kerana mereka sanggup mengambil risiko untuk membawa rakyat Itali dan juga Spain ke negara mereka bagi mengubati penyakit mereka. Dan ini adalah bukan satu keputusan yang senang tau. Alhamdulillah, insyaAllah kita dapat orang-orang yang macam ni kan. Baik, jadi untuk anda terima kasih sekali lagi bersama dengan kita. Kita doakan Saban hari ini semakin baik, dan juga anda yang berada di rumah teruskan untuk berada di rumah. Semoga PKP ini kita harapkan sampai fasa kedua lah. Tak ada fasa yang ketiga. Kalau anda dengar khabar fasa ketiga, itu adalah berita palsu. Khabar angin tu memang jangan layan sangat. Dan benda-benda yang dalam media sosial ni sila buat selidik dulu sebelum post ataupun repost ataupun send kepada grup-grup WhatsApp. Alright, anda boleh cek di sebenarnya.my untuk periksa sama ada berita itu atau betul ataupun palsu ya.
Alright, kita jumpa lagi minggu bukan minggu depan. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Okey, kita jumpa lagi besok dan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Malaysia bangkit, kita mesti menang. Menang.